Podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Tiada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah mati. Segala persamaan dengan situasi sebenar atau semasa adalah tidak disengajakan. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Menjadi seorang wanita itu kadangkala ibarat kita berlayar. Sedang asyik mengejar pelangi, lautan badai bertukar tsunami. Kisah wanita-wanita ini penuh syarat dengan hikmah. Hayatinya, jadikan ia medan untuk menilai semula jika musibah itu akibat perbuatan dan kealpaan kita sendiri. Segalanya di hikmah. 10 rerama putih buat Hambali. Namaku Laila. Aku punya keluarga yang bahagia. Suamiku, kacak orangnya. Ketua berpengaruh di sebuah organisasi korporat. Anak suntiku, Sofia, baru berumur 3 tahun, tapi bijak, pintar bercakap. Aku sendiri punya kerja yang menjamin di sebuah organisasi antarabangsa. Kehidupan kami baik-baik saja. Tidak sehingga berlaku satu peristiwa luar biasa. Apabila suamiku Hambali mengadu sakit-sakit perut, tak mampu untuk cerna makanannya ke tandas seperti biasa. Semakin lama, semakin sakit. Sehingga kan terpadam selera makannya dan tubuhnya bertukar kurus. Maka bermulalah episod melelahkan. Aku dan suamiku Hambali berulang-alik ke rumah sakit tanpa jemu-jemu. Daripada satu temu janji ke satu temu janji yang berikutnya. Masih basah dalam ingatanku. Hari itu, hari Isnin, 8 Oktober 2018. Bersamaan 28 Muharram tahun 1440 Hijriah. Suamiku Hambali menjalani satu prosedur penting. Skop perlu dimasukkan mengikut duburnya. Hambali tenang dan reda. Endoskop berlampu dan berkamera dimasukkan menuju rektum dan usus besar Hambali. Selesai prosedur, Hambali pulang ke rumah. Tetapi doktor masih belum dapat mengesan punca sebenar sakit perut Hambali. Lalu, pada temu janji berikutnya, skop dimasukkan pula melalui mulut Hambali. Tapi, jawapannya masih sama. Doktor masih gagal mengesan punca sebenar sakit suamiku Hambali. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kekuatan kepada kami hamba-Mu yang lemah ini. Sebagaimana yang dijanjikan, hari itu Rabu 2 Januari 2019 bersamaan 25 Rabiul Akhir tahun 1440 Hijriah. Doktor sekali lagi meminta aku datang ke rumah sakit untuk temu janji lanjut. Namun, kali ini doktor meminta aku datang bersama-sama waris. Lalu perjalanan diaturkan. Ibu dan ayah Hambali yang bermastautin di Kota Baru Kelantan datang ke Kuala Lumpur untuk sama-sama mendengar jawapan doktor tentang penyakit misteri anak lelaki mereka. Begitu juga dengan ibu bapaku yang bermastautin di Johor Bahru. Mereka berangkat ke Kuala Lumpur, menenteramkan perasaanku, memberi sokongan dan peluk cium dan paling syurga. Ya, pagi itu langit 25 Rabiul Akhir cantik, tenang, disisir awan. Tidak seperti perasaanku yang berputar-putar bagai di badai puting beliung. Dengan jantung bergoncang keras, aku memeluk Sofia rapat ke dadaku. Sambil mataku melotot merenung wajah doktor di hadapan kami, mengharapkan hanya yang baik-baik terluncur keluar daripada mulut doktor ini. Doktor mengesahkan bahawa suamiku Hambali memang benar diserang kanser tahap 4. Kanser tahap 4. Ia adalah Burkitt limfoma, sejenis kanser yang amat agresif, yang berdenyut dan membesar setiap 7 jam, dan ia telah pun merebak
ke organ hambali yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah. Aku mengongoi menangis seakan terlepas Sofia daripada pelukanku. Seakan jatuh jantungku menggelongsor ke kaki. Seakan terbang melayang nyawaku seperti sehelai kertas yang paling rapuh. Ibu dan ayah mertua menenangkan, segera meminta aku mengucap dan bersabar. Kamu tahu apa yang membuat hatiku tersiat-siat, pilu sekali, kerana doktor memberitakan bahawa bilangan sel kanser Burkitt lymphoma menjadi berganda pada hari 1, 3, 5 dan seterusnya. Bayangkanlah. Dan pada tahap 4, kanser Burkitt lymphoma berkemungkinan akan atau sudah merebak ke sumsum tulang atau otak. Aku menangis lagi. Langit paling gelap seakan runtuh di atas kepalaku. Doktor meminta aku bertenang dan terus mendengar penerangannya. Jelasnya, limfoma merupakan kanser sel darah putih yang disebut sebagai limfosit B, sejenis kanser yang melibatkan kelenjar. Sel ini boleh menggandakan dirinya dengan cepat sekali, dengan ganas sehingga terbentuknya tumor. Lalu, apabila sel kelenjar berkembang tanpa kawalan, maka itulah jawapannya mengapa tumor tumbuh dengan lebih banyak. Dan itulah juga jawapannya apakah sebenarnya yang sedang berkerajaan, bermaharajalela di dalam perut suamiku Hambali. Semenjak hari itu, 25 Rabiul Akhir tahun 1440 Hijriah, rutin hidupku berubah sama sekali. Menjaga kesihatan dan kebajikan suamiku Hambali adalah perkara teratas. Keluargaku dan keluarga mertua saling mendukung. She is a good woman. She's a good wife. Begitulah yang selalu aku dengar, dibisik-bisikkan oleh teman-teman dan sanak saudara yang datang menziarah suamiku Hambali yang terlantar sakit. Aku rasa berdosa sekali dan aku kembali menanyai diriku sendiri apakah benar aku menjaga dan mengurus kebajikan Hambali hari ini dengan tenang, ikhlas dan reda. Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu tahukah apa yang sebenarnya telah terjadi? Sewaktu aku log masuk email Hambali untuk mengemaskini ratusan email kerjanya, jantungku terbelah dua tatkala menemukan email cinta berahi di dalam peti email Hambali. Surat elektronik Hambali ditujui kepada wanita yang sama bernama Nurin Natasha. Begitu banyak foto Nurin Natasha dikirim di situ, sama banyak dengan foto wanita itu yang diarsipkan di dalam telefon bimbit Hambali. Berpegangan tangan, berpelukan, bermesraan. Allahu Akbar, hatiku sakit sekali melihatnya. Nurin Natasha, orangnya cantik. Kulitnya putih mengkerlap merah jambu. Pipi dan tubuhnya gebu. Senyumannya semanis madu. Dan yang paling mengecewakan adalah ucap pucuk rayu Hambali yang menceritakan betapa pada malam-malam tertentu, malam 1, malam 2, malam 3, bahkan malam-malam seterusnya adalah malam paling berahi dan ranjang paling tidak terlupakan. Nah, inilah jawapannya. Inilah sebabnya mengapa Hambali kerap outstation. Inilah sebabnya Hambali kerap bermeeting keluar daerah. Rupanya untuk melepaskan nafsu serakah. Lalu,
Apakah layak aku dipanggil isteri yang baik jika aku mengurus suamiku Hambali yang kini sedang terlantar sakit tidak berdaya dengan hati yang sebal, sesal dan tidak ikhlas? Ya Allah yang Maha Besar, sucikanlah hatiku ini daripada kejahatan-kejahatan perasaan. Ya Allah, hatiku menangis setiap hari mengurus berak Hambali yang tidak lagi seperti manusia yang sihat bukan perkara mudah. Namun ia alah bisa tegal biasa. Usus suamiku Hambali kini berlingkaran di luar perut, di dalam beg stoma, sejenis karung plastik khas. Setiap pagi sebelum ke pejabat, aku akan membersihkan stoma beg Hambali. Ya, kami punya pembantu rumah yang boleh dipertanggungjawabkan untuk mengurus Hambali. Tapi aku bertegas, aku mahu melakukannya sendiri. Petang, bila pulang dari kerja, perkara pertama yang aku lakukan bukan mencari anakku Sofia, namun mahu segera membersihkan stoma beg suamiku Hambali. Selepas makan malam, stoma beg dibersihkan sekali lagi. Dan pada pukul 3 atau 4 pagi, aku pasti bangun untuk memastikan stoma beg Hambali bersih dan dikosongkan. Setiap kali memandang wajah suamiku Hambali, aku pasti terkilatkan bayangan-bayangan foto Hambali bermesra bersama wanita bernama Nurin Natasha itu. Maka setiap kali itu juga aku beristighfar memohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambali tahu rahsia kecurangannya telah tertelanjang. Lalu pada suatu hari, sewaktu aku menyuapkan bubur ke bibirnya yang kering, Hambali memegang tanganku dengan kuat lalu berkata, "Abang minta maaf, Laila. Tiada wanita lain sebaik Laila. Walaupun Laila tahu abang khianati janji perkahwinan kita. Semoga Allah balas kebaikan Laila kepada abang dengan jannah." Aku bungkam. Hatiku yang dingin dan keras mencair bagaikan salju di panah mentari. Seminggu selepas itu, suamiku Hambali mulai meracau-racau. Setiap kali melihat jendela kamar sakit, dia akan memberitahuku, "Laila, abang nampak rama-rama putih. Laila, abang nampak banyak rama-rama putih. Ada 10 ekor, Laila. Cantik sangat. Kalau dapat tangkap, boleh bagi pada Sofia, Laila. Cantik." Hari itu, 6 hari sebelum datangnya Syawal, suamiku Hambali akhirnya kembali ke dakapan ilahi. Selepas tersenyum melihat 10 ekor rama-rama putih berterbangan, berlekar-lekaran di dalam kamar sakit. Ya, hari itu 28 Jun 2019 bersamaan 24 Ramadan tahun 1440 Hijriah. Hambali mengucup tanganku sebelum mengucapkan 2 kalimah syahadah, lalu menutup matanya buat kali terakhir. Hari itu 24 Ramadan tahun 1440 Hijrah. Dengan izin Allah, aku berupaya memaafkan kecurangan suamiku Hambali secara total. Dengan hatiku yang bersih, dengan nuraniku yang paling jernih. Betapa panggilan ilahi ini terlalu dinanti Hambali, yang telah menghentikan segala kesakitannya, yang telah memulangkan kembali ususnya ke tempat asalnya, yang telah menggantikan air mata kesengsaraannya dengan senyuman seorang suami yang paling bahagia kerana dia tahu isterinya telah mengampunkan dosa-dosa kecurangannya.
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak terdaya memikulnya. Memang agak mustahil untuk kita melupakan sesuatu perkara yang telah berlaku, apatah lagi jika ia pahit untuk dikenang. Ia sememangnya fitrah manusia. Namun ingatlah bahawa melupakan itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah SWT. Allah tidak menyuruh kita untuk melupakan, tetapi untuk memaafkan. Ketahuilah bahawasanya bila kita memaafkan orang lain, ia bukan sahaja membuatkan hati pesalah berasa tenang lagi damai, malah Allah turut akan menurunkan ketenangan kepada kita. Bukan itu saja, Allah juga memuliakan mereka yang memaafkan orang lain. Ayuh, didiklah nurani kita menjadi manusia yang pemaaf.